Tan Sri Tommy Thomas hari ini juga harus memohon maaf kepada Tan Sri Tommy Thomas 2 tahun lalu. Peningan. Ulasan Cina. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada bekas Peguam Negara kerana menghasilkan sebuah karya mengenai pengalaman beliau. Cumanya, semakin apik baca buku ini, semakin apik runsing dan kepala pening. Justeru, apik ada beberapa soalan yang ingin mengemukakan kepada bekas Peguam Negara kita. Dalam buku tersebut, bekas Peguam Negara berkata bahawa beliau melantik Yang Berbahagia Datuk Gopal Sriram sebagai pendakwa khas pada 31 Ogos 2018 untuk menandangi penyiasatan investigation dan pendakwaan prosecution dalam kes 1MDB. Dalam muka surat 262, beliau juga kata hubungan baik antara Datuk Gopal dan Datuk Seri Azam Baki meningkatkan keberkesanan penyiasatan. Tetapi pada 22 Februari 2019 masih bawah Pakatan Harapan anggota pendakwaan kes ini Tuan Ahmad Akram Garib menjelaskan kepada mahkamah bahawa Datuk Gopal Sriram tidak melibatkan diri dalam penyiasatan kes YMDB Datuk Seri Najib. Memang seorang pendakwa raya tidak harus mencampuri dalam penyiasatan untuk mengelakkan orang kata bias atau pilih kasih yang mungkin mengkompromikan sistem keadilan. Biasanya tugas siasatan dan pendakwaan akan diasingkan kerana wujudnya bahawa bahaya pihak yang membuat pendakwaan akan menyiasat perkara yang lebih menyokong pendirian ini sambil mengabaikan atau menyorokkan hasil siasatan yang tidak menyokong hasrat pendakwaan. Ini sebab pihak pendakwaan menafi dalam perbicaraan Mahkamah Datuk Najib untuk menggugurkan Datuk Gopal Sriram sebagai pendakwa khas bahawa beliau terlibat dalam siasatan kes Datuk Seri Najib. So sekarang, bekas Peguam Negara kata Datuk Gopal dilantik untuk menandangi penyiasatan dengan SPRM. Manakala Timbalan Pendakwa Raya pula kata Datuk Gopal tidak terlibat dalam penyiasatan. So, siapa yang betul? Nombor 2. Dalam muka 342, bekas Peguam Negara berkata beliau telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai jawatan-jawatan kehakiman termasuk jawatan Ketua Hakim Negara. Beliau juga menyatakan pilihan beliau untuk seorang calon Ketua Hakim Negara iaitu Yang Amat Arif Tengku Maimun. Apik memang memberikan penghormatan tertinggi kepada Yang Amat Arif Tengku Maimun atas kecekapan, integriti dan sifat-sifat lain beliau. Apik baca judgement beliau memang top class, creme de la crop. Tetapi untuk makluman, cara pelantikan seorang Ketua Hakim Negara adalah tertakluk kepada artikel 122B Perlembagaan Persekutuan, Seksyen 3 dan Seksyen 5 Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009. Seksyen 5 menyeraraikan anggota Suruhanjaya dan secara khususnya menyatakan anggota itu bukan anggota eksekutif atau perkhidmatan awam lain seperti Peguam Negara. Mesti ada sebab kalau akta tulis ahli Suruhanjaya mesti bukan anggota eksekutif atau perkhidmatan awam lain seperti Peguam Negara kan. Selain itu, sebelum pelantikan Yang Amat Arif Tengku Maimun, Pakatan Harapan juga melantik Tan Sri Richard Melanjun sebagai Ketua Hakim Negara dari 11 Julai 2018 hingga 12 April 2019. Tan Sri Richard Melanjun merupakan pilihan Yang Berhormat Lim Kit Siang untuk Ketua Hakim Negara sejak tahun 2017 lagi. Dan dalam minggu pertama Ketua Hakim Negara baru tersebut bertugas, hakim dalam kes-kes Datuk Najib tibanya ditukar dan diganti selepas perbicaraan bermula. Dengan hakim yang dipindah dari Mahkamah Sivil. Lalu hakim yang baru dilantik Hakim Mahkamah Tinggi Sivil pada tahun 2017 membicarakan kes jenayah yang paling tinggi profil di Malaysia. No problem dengan hakim. Cumanya pelantikan itu saya khawatir Ketua Hakim Negara pilihan YB Lim Kit Siang ini juga hanya menjawab 9 bulan saja sebelum bersara dan dilantik menjadi pengerusi Berjaya Land memiliki kawan paling rapat Tun Dr. Mahathir.
Lepas itu pula, bekas ketua hakim negara tersebut berkempen di atas pentas yang sama dengan anak yang bernama Lim Kit Siang sewaktu PRN Sabah. Adakah bekas peguam negara Tommy dan Tun Dr. Mahathir juga pernah terlibat dalam pelantikan Tan Sri Richards sebagaimana Tommy dedah pelibatan mereka dalam bukunya? Nombor 3. Muka surat 262 hingga 277, bekas peguam negara menceritakan mengenai kes YMDB dan IPIC yang kini masih dibicarakan di mahkamah. Jangan salah faham dengan kes SRC yang kini dalam rayuannya. Pada 18 Julai 2019, apabila Datuk Najib menjelaskan kes diri beliau di Facebook, bekas peguam negara ini yang menyatakan itu adalah subjudis dan meminta Datuk Najib untuk memohon maaf. Untuk maklumat, subjudis adalah larangan untuk membincangkan kes yang masih dalam perbicaraan. Sekarang, bekas peguam negara ini pula yang membincangkan kes yang masih dalam perbicaraan. So, perlukah bekas peguam negara yang berbagai Tan Sri Tommy Thomas hari ini memohon maaf kepada Datuk Najib dan mahkamah seperti mana yang dituntut oleh bekas peguam negara yang berbagai Tan Sri Tommy Thomas pada 19 Julai 2019? Dan juga Tan Sri Tommy Thomas hari ini juga harus memohon maaf kepada Tan Sri Tommy Thomas 2 tahun lalu. Peningan. Okey, isu yang seterusnya. Apek selalu fikir nak cari jalan untuk kerajaan dapatkan lebih duit belanja untuk membantu menjana ekonomi di Malaysia. Beberapa hari lalu Apek terbaca beberapa rencana. Banyak orang tak tangkap tapi Apek tangkap. Bukan Apek yang cakap. Presiden Dewan Penjaga Vape Malaysia, Saudara Syed Azzaudin Syed Ahmad berkata, sekarang kerajaan hanya mengenakan cukai atas peranti vape dan e-cecair. Kalau mau haramkan, maka haramkan semualah. Kalau nak mengawal, maka mengawal sepenuhnya. Namun e-cecair ni mengandungi nikotin yang tidak diregulasikan dan belum dicukaikan. Untuk maklumat, e-cecair yang mengandungi nikotin ini merangkumi 97% yang digunakan pakai di pasaran. Setahu Apek, banyak negara telah melaksanakan regulasi pengawalan vape dan e-cecair yang mengandungi nikotin. Ini kerana ramai berpendapat ia dapat membantu perokok henti merokok. Bila Apek kaji sikit, Apek pun terkejut. Di negara UK, England, vape pun dijual di hospital kerana ia kurang mudarat berbanding dengan merokok dan dapat membantu perokok berhenti merokok. Dan agensi kesihatan UK, Public Health England menyatakan ia adalah 95% kurang mudarat berbanding merokok. Dengan ini, Apek harap semua bantu Apek untuk cadangkan kepada kerajaan. Laksanakan regulasi pengawalan dan mengenakan cukai atas e-cecair nikotin. Banyak boleh lepas tapi Apek tangkap ni tau. Kalau ini dicukaikan mengikut Dewan Penjaga Vape Malaysia, kerajaan juga kutip ekstra 300 juta ringgit dan juga boleh membantu mengawal jualan e-cecair nikotin ni. Setahu Apek, industri vape ini telah mewujudkan lebih kurang 15,000 peluang pekerjaan dan memperkasakan penjagaan bumi putera tempatan. Apek research banyak tapi Apek nak quote di PVM ni sebanyak 3,300 penjagaan telah ditubuhkan. Apek fikir kalau industri ini dapat dikawal, kemungkinan besar industri ini akan berkembang maju lagi kan? Mohon kerajaan menerima cadangan Apek dan Dewan Penjagaan Vape Malaysia ini. Sampailah masa untuk belajar bahasa Cina. Hari ini bersempena dengan Tahun Baru Cina. Sewaktu pandemik, Apek ingin mengajar ucapan Selamat Tahun Baru Cina. Semoga sihat sejahtera. Ini penting. Baca dengan Apek. 新年快乐，身体健康. Sekali lagi, 新年快乐, Selamat Tahun Baru Cina. 身体健康, semoga sihat sejahtera. Maksudnya selamat tahun baru dan semoga sihat sejahtera. Apek memang tidak balik kampung Sungai Petani tahun ini. Ada kes mahkamah sampailah hari sebelum Tahun Baru Cina.
Tapi Apek fikir kalau ramai yang tak balik raya tahun lepas, ramai yang tak balik di Pawali dan Taipusan, apa saya Apek nak ingat sendiri susah sangat. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Apek mengucapkan Xingnian Kuai Le, 身体健康 kepada semua sahabat. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina.